Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tentunya laporan kali ini daripada FMT membuatkan kita semua terkejut. Ini apabila Muhyiddin dikatakan tidak memainkan peranan di parlimen. Itulah yang menjadi punca 4 wakil bersatu menyokong Perdana Menteri. Ini disebut oleh veteran UMNO Shahrir Samad apabila beliau berkata Presiden bersatu tersebut sepatutnya jadi ketua pembangkang untuk pimpinannya dirasai di parlimen. Menurut Shahrir Samad, tindakan tanpa segan silu Muhyiddin selaku Presiden bersatu sepatutnya menjadi ketua pembangkang, namun Perikatan Nasional PN memandang remeh parlimen sebagai institusi terpenting dalam sistem politik negara. Katanya, kepimpinan politik bukan hanya di peringkat parti, malah ia perlu dirasai dan dilihat dalam parlimen. Kalaulah Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional mengisi jawatan ketua pembangkang, tentunya beliau dapat benar-benar memimpin ahli-ahli Perikatan Nasional dalam parlimen, kata beliau lagi. Kehadiran pemimpin mereka di baris hadapan dalam perang politik di dalam Dewan Rakyat pastinya akan memberangsangkan mereka, katanya dalam catatan di Facebook. Selain itu, 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri walaupun masih bersama parti itu. Mereka adalah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Sahari Kecik Jeli. Shahrir, bekas ahli parlimen Johor Bahru itu berkata keputusan menyerahkan jawatan ketua pembangkang kepada Setiausaha Agung Perikatan Nasional iaitu Hamzah Zainuddin dianggap satu kesilapan. Ini adalah satu sebab mengapa ahli-ahli parlimen parti itu tidak segan silu beralih sokongan kepada kerajaan, katanya yang juga bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Beliau berkata, ketika UMNO kali pertama menjadi pembangkang di Dewan Rakyat pada tahun 2018, jawatan ketua pembangkang diserahkan kepada Ismail Sabri Yaakob. Dan kecaluran dalam UMNO dan BN turut juga tercetus sehingga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai naib Presiden UMNO pula menjadi Perdana Menteri yang ke-9, katanya lagi. Dengan contoh tersebut, maka seakan-akan apa yang disebut Shahrir ini adalah benar, yaitu sepatutnya Muhyiddin memainkan peranan yang penting di parlimen. Dan kerana Muhyiddin tak main peranan di parlimen, ianya menjadi punca kepada 4 wakil bersatu menyokong Perdana Menteri. Apa pendapat anda semua tentang isu kali ini? Bagaimana di pendapat anda dan bagaimana pula atas kapasiti anda? Adakah anda berpendapat dengan benda yang sama? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara pendedahan yang paling menarik sekali untuk kita semua. Lebih-lebih lagi anda yang meminati bidang politik. Beberapa perkara yang membuatkan hati kita geli ialah pendedahan tentang betapa Perikatan Nasional pernah menolak draft asal undang-undang anti lompat parti. Dan akhirnya ini yang terjadi. Perikatan Nasional wajib menuntut penjelasan daripada Hamzah dan Taqiyuddin. Selepas 4 ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim demi untuk mendapat peruntukan, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin beberapa hari lalu pula meminta agar akta lompat parti perlu dikaji semula. Tiba-tiba pula mohon dikaji semula. Ini kerana, kata Perdana Menteri itu, bekas Perdana Menteri itu, masih wujud kelompangan di dalam akta berkenan. Inilah sikap yang paling mengejutkan netizen. Kata mereka, dah kena baru kata ada lompong. Tapi kalau tak kena, kata itu adalah undang-undang yang sempurna. Susulan itu, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mendedahkan kelompangan berkenan adalah disebabkan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional sendiri.
Sudah salah sendiri, salahkan orang pula. Sudah salah sendiri, salahkan pula undang-undang tersebut. Susulan itu, Khairi Jamaluddin mengatakan itu salah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional sendiri. Khairi Jamaluddin atau KJ berkata, Menteri dan Wakil Rakyat Bersatu lah yang menolak cadangan asal yang dibawa Menteri Undang-Undang ketika itu, yaitu Wan Junaidi Tuanku Jaafar, berhubung klausa Wakil Rakyat perlu mengusungkan kerusinya jika melanggar prinsip parti serta tidak mengikut pendirian parti di Parlimen. KJ seterusnya menambah, pemimpin Bersatu bertegas menentang klausa tersebut apabila ia pertama kali dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hingga ia dikeluarkan daripada rang undang-undang itu. Berikutan itu, Saifuddin Syahsuin Ismail dan Wan Junaidi tampil mengesahkan apa yang disebut KJ itu. Selaku Setiausaha Agung PKR dan Ketua Setiausaha PH yang menganggotai jawatan kuasa teknikal bagi menggubal akta berkenan, bersama dua lagi wakil PH, Gobind Singh Dio dan Hanifah Maidin pada tahun 2022, Saifuddin Nasyuddin Ismail berkata, pendirian PH ialah wakil rakyat yang bertindak bertentangan dengan pendirian parti perlu mengusungkan parti atau kerusi mereka. PN pada masa itu diwakili Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. PN tidak setuju dengan cadangan PH di atas katanya. Menurut beliau disebabkan bantahan PN itu, Wan Junaidi selaku pengerusi jawatan kuasa itu terpaksa mengusulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti akan diterima. Wan Junaidi pula memberitahu ketika mengetuai pasukan khas bagi menggubal akta lompat parti, beliau sudah menyelesaikan sebarang kemungkinan kelompangan menerusi draft asal penggubalan RUU berkenan. Bagaimanapun katanya, draft asal yang disiapkan pada April 2022 itu ditolak Jemaah Menteri susulan terdapat 4 Menteri Kabinet tidak bersetuju dengan salah satu klausa disertakan. Apabila draft asal ditolak barisan Kabinet, saya terpaksa mengadakan semula libat urus dengan semua parti politik dan merombaknya, jelas beliau lagi. Wan Junaidi berkata, beliau kemudian telah memberi amaran mengenai kelompangan akta berkenan kepada Jemaah Menteri berikutan draft asal yang ditolak itu. Berdasarkan rentetan peristiwa di atas, kelompangan dalam akta lompat parti sehingga menikam diri Bersatu dan Perikatan Nasional apabila 4 ahli parlimennya bertindak menyokong kerajaan adalah disebabkan bantahan oleh Hamzah dan Taqiyuddin terhadap draft asal itu. Kiranya mereka sependirian dengan PH mahukan akta lompat parti yang benar-benar ketat, apa yang berlaku hari ini pasti tidak berlaku. Kenapa mereka ketika itu membantah dan tidak setuju akta lompat parti yang lebih kuat? Apa agenda mereka? Dalam hal ini, sebelum PN terus bercakap mengenai kelompangan dalam akta lompat parti, lebih baik mereka memanggil Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan terlebih dahulu untuk memberi penjelasan. Di peringkat ini, kalau ada yang mahu disalahkan lantaran sudah 4 ahli parlimen beralih arah menyokong kerajaan, mereka itu tidak lain ialah Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Gara-gara ahli parlimen menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dicadangkan supaya Muhyiddin jadi ketua pembangkang menggantikan Taqiyuddin Hasan atau Hamzah Zainuddin. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sepatutnya memimpin pembangkang dan menjadi ketua pembangkang di Parlimen, kata veteran UMNO Sahrir Samad. Dalam hantaran di Facebook semalam, Sahrir berpendapat Muhyiddin akan benar-benar dapat memimpin ahli Parlimen Perikatan Nasional sekiranya dia yang memegang jawatan itu yang ketika ini dipegang Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Sahrir melontarkan cadangan itu selepas tindakan 4 ahli parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain dari Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman dari Labuan,
Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik Jeli. Sahrir berkata, pimpinan tertinggi PAS dan Bersatu seakan-akan tidak melihat Parlimen sebagai institusi paling penting dalam sistem politik negara. Bagi saya, inilah satu kelemahan Perikatan Nasional, sehingga membuka ruang kepada ahli-ahli parlimen mereka beralih sokongan mereka. Kepimpinan politik bukan hanya di peringkat parti. Kepimpinan itu juga perlu dilihat dan dirasai dalam parlimen, kata Sahrir. Sahrir berkata lagi, sistem parlimen di Malaysia mengiktiraf penyertaan pembangkang menerusi jawatan ketua pembangkang. Jawatan itu disertakan dengan elaun dan pejabat, serta diberi keutamaan dalam perbahasan untuk rang undang-undang yang penting. Oleh itu, bekas Ketua UMNO Johor Bahru itu berpendapat, kehadiran Muhyiddin sebagai Ketua Perikatan Nasional di barisan hadapan perang politik di Dewan Rakyat akan meningkatkan motivasi ahli parlimen pembangkang. Saya pasti mereka, yaitu ahli parlimen pembangkang, tidak sempat, rapat dan tidak berapa kenal sangat dengan Muhyiddin selaku pemimpin tertinggi parti mereka, katanya lagi. Dengan menjadikan UMNO sebagai contoh, Sahrir berkata, kecelaruan berlaku apabila Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi menyerahkan jawatan itu kepada Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Menurutnya, ia juga menjadi punca berlakunya pertembungan dalam UMNO, khususnya membabitkan ahli parlimen dan parti. Kesudahannya, Muhyiddin melantik Ismail, ketika itu naib Presiden UMNO, sebagai timbalan Perdana Menteri. Akhirnya jadi Perdana Menteri ke-9, katanya lagi. Sementara itu, naib Presiden Amanah Azli Zahari berkata, tindakan 4 ahli parlimen itu menyokong Anwar bukanlah satu kesalahan. Adli berkata penubuhan kerajaan perpaduan adalah untuk menyatukan tenaga dalam menangani cabaran COVID-19 dan ekonomi pasca COVID-19. Kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Bahkan kita juga boleh sahaja menerima sokongan dari Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Prinsip terbuka kita meminimumkan perbalahan, memperkasakan kerajaan perpaduan dengan menyediakan peluang untuk semua pihak bergabung demi negara, katanya dalam kenyataan hari ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen dalam ruangan komen di Malaysia kini tentang isu ini ialah, Mr. Sakau kata, bila fitnah 3R dapat dipatahkan oleh Madani, Perikatan Nasional mati otak, tak tahu nak buat apa lagi. Mereka jadi pembangkang paling lemah dalam sejarah Malaysia. Tahniah Madani, kata Mr. Sakau. Red Patriot 2782 mengatakan, sindiran tajam yang berisi dari Tan Sri Sahrir. Kalau Din Tompok dan geng tak faham, tak tahulah, kata Red Patriot 2782. Otak Center pula cakap, Sahrir cakap bagi pihak mana pula ni, Perikatan Nasional atau Kerajaan Perpaduan. Muhyiddin kan dah ada kes-kes sakau di mahkamah bersama dengan anak mertua dia yang masih bersembunyi di luar negara. Adakah beliau masih layak mewakili pembangkang serta pengundi-pengundi yang menyokong dia masa kini? Rakyat sedang menilaikan kredibiliti beliau setiap masa, kata otak Center. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang cadangan Sahrir Samad ini supaya Muhyiddin menjadi ketua pembangkang bagi menggantikan Hamzah Zainuddin, atau bubar saja Perikatan Nasional? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perkara yang paling mengejutkan kita ialah selepas Syed Saddiq Syed Abdurrahman dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan juga denda 10 juta, dan yang paling mengejutkan 2 sebatan. Akhirnya menjadi persoalan daripada netizen ialah, sanggupkah Syed Saddiq Syed Abdurrahman menerima 2 sebatan tersebut? Kata mereka, Syed Saddiq Syed Abdurrahman seakan-akan tidak mempunyai kemampuan untuk menerima sebatan 2 kali itu, dan akhirnya seperti diagak dan diramalkan, akhirnya Syed Saddiq Syed Abdurrahman mohon penjara atau denda sahaja tanpa sebatan.
Betullah yang diramalkan oleh netizen. Mereka kata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan sanggup menerima hukuman penjara dan akan sanggup untuk didenda sahaja, tetapi tidak akan sanggup menerima sebatan, kata netizen. Dan seperti yang diramalkan, benar-benar berlaku. Pasukan pembelaan memohon kepada Mahkamah Tinggi di sini pada Khamis supaya Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dikenakan hukuman ringan dalam bentuk penjara atau denda sahaja. Peguam Haijan Omar mewakili Syed Saddiq memohon perkara itu tanpa menyebut mengenai peruntukan hukuman sebatan. Haijan berkata bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu menyesal, akur dan muhasabah diri di atas keputusan berkenaan. Syed Saddiq tidak memperoleh keuntungan daripada pertuduhan yang dikenakan terhadapnya, katanya, ketika sesi mitigasi di hadapan Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid. Sementara itu, seorang lagi peguamnya, Gobind Singh Dio, dalam hujahnya memohon mahkamah menimbangkan faktor mitigasi di mana semua pihak menerima bahawa Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak menggunakan duit untuk tujuan peribadi. Gobind berkata, bukti menunjukkan wang itu digunakan untuk membantu orang ramai ketika pandemik COVID-19 dan tujuan kebajikan lain. Kami juga memohon mahkamah menimbangkan pembelaan tertuduh sebelum menjatuhi hukuman, katanya. Peguam-peguam itu berkata demikian selepas mahkamah mendapati bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu bersalah atas 4 pertuduhan: bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan penggubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Mengikut pertuduhan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Perbuatan didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central 2 di sini pada 6 Mac 2020 mengikut Seksyen 406 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa atas satu pertuduhan menyalahgunakan RM120,000 Malaysia daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang itu di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya di sini pada 8 dan 21 April 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Beliau juga berdepan 2 pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti penggubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya, dipercayai hasil aktiviti haram di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta sama yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ini yang terjadi terhadap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebelum diberikan hukuman, dan dijangka oleh netizen beliau tidak mampu menerima 2 sebatan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Percuma. Bye-bye.